bising. Subhanallah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan menyambung daripada sesuatu yang penting berkenaan dengan kebangkitan hati di akhir zaman. Kebangkitan hati di akhir zaman bermula dengan kebangkitan kita untuk mengenal Allah, dan insya-Allah kita akan cuba ulang kaji beberapa perkara yang telah pun sebenarnya kita bincang-bincang sebelum ini, tetapi saya merasakan satu yang penting untuk kita ulang, kerana ia merupakan satu yang asas di dalam persiapan kita berhadapan dengan bencana alam. Cuba kita ulang sikitlah, sebab tarbiyah bukanlah ilmu yang baru sahaja kita dengar, halawatul aqal, sekadar kemanisan berfikir, tetapi sebenarnya adalah merupakan satu yang perlu kita amalkan, insya-Allah. Kita mulakan dengan syahadah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ataupun kita lah, qul, katakanlah, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku hanyalah manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu itu hanyalah wahid, satu, ataupun esa, ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang meyakini, yang berkehendak, yang berharap pada pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amala salihah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia beramal dengan amalan-amalan yang saleh, yang baik, dan janganlah dia wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan dia mensyirikkan Allah. Jadi dalam ayat ni, surah Al-Kahfi ni, Allah menegaskan kepada kita bahawa syarat mutlak untuk kita nak mengenal Allah. Maknanya kalau kita nak menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka syarat yang mutlaknya hendaklah kita jangan mempersekutukan Allah. Maknanya Allah gambarkan
kita untuk dapatkan supaya kita kenal dia, supaya kita boleh beramal dengan amalan yang soleh, an wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka hendaklah kita jangan mempersekutukan dia dengan sesiapa pun, dengan apa pun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegaskan syarat mutlak ini untuk supaya kita ni dapat mengenal Allah. Jadi kalau kita ada syirik dalam kehidupan kita, kita tak akan dapat kenal Allah. Walaupun kita ibadah, banyak ibadah kita punya solat, kita puasa, kita buat macam-macam, tapi tak akan kenal Allah. Tidak akan kenal Allah kalau kita masih lagi mensyirikkan Allah. Dan kita kata sebab di dalam ayat yang lain Allah gambarkan pula di kalangan manusia itu ada yang beribadah kepada Allah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala haqq. Jadi di kalangan manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tetapi di tepi-tepi. Jadi salah satu dari maksud di tepi-tepi ini ialah dia tidak ada ma'rifatullah, dia tak kenal Allah, dia cuma beribadah saja. Jadi inilah yang membezakan di antara anak-anak, budak-budak, kanak-kanak yang tak kenal Allah beribadah dengan orang yang telah dewasa yang mengenal Allah beribadah. Jadi kanak-kanak mungkin dia masih lagi tidak boleh berfikir, mungkin masih lagi hatinya itu penuh dengan perkara-perkara yang bersifat yang dekat, tak nampak jauh kan. Anak-anak mungkin masih lagi duduk dalam suasana yang tidak matang, maka hati mereka tidak boleh nak mengenal Allah, akal mereka pun masih lagi tidak boleh mengenal Allah. Maka mereka beribadah, sembahyang, kita suruh dia sembahyang, dia sembahyang, kita suruh dia puasa, tapi sebenarnya apa yang dilakukan itu hanyalah sekadar untuk nak melaksanakan tanpa benar-benar mengenal Allah. Jadi bagi orang yang telah berfikir, yang matang, orang yang telah dewasa ini, maka Allah perintahkan kepada kita supaya kita jangan mempersekutukan, jangan mensyirikkan Allah. Kerana bila kita mensyirikkan Allah, walaupun kita ni ada PhD, walaupun kita ni ada amalan yang banyak, tapi kita tidak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya dengan jalan tidak mempersekutukan Allah sahajalah, maka kita akan dapat mengenal Allah. Jadi sebab itulah dalam erti kata lain dia ada syirik. Syirik ini dia ada syirik yang jali, syirik yang kafi. Syirik yang jali, syirik yang terang-terang, yang nyata. Contohnya kita misalnya kita menyembah sesuatu yang lain, kita berdoa kepada sesuatu yang lain, doa kepada Jesus ke, doa kepada Krishna, Hindu ke, kita doa kepada yang lain, itu adalah syirik jali. Syirik jali yang boleh membawa kepada kekufuran. Dan kemudian ada juga macam mana yang Allah gambarkan di dalam surah Az-Zumar. Saya bacakanlah ayat surah Az-Zumar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Jadi Allah gambarkan dalam surah Az-Zumar ini, Allah mengingatkan kita tentang hak, maknanya menyembah Allah itu. Wajib kamu menyembah Allah kepada Allah itu, dan segala ibadah, dalam segala ibadah, segala kehidupan yang suci, yang bersih dari segala syirik. Dan bahawa kita menyembah pada Allah dengan khalis, dengan bersih daripada syirik. Dan orang-orang musyrik itu, dan mereka yang menyembah Allah juga, dia kata sembah Allah juga, tetapi mereka menyembah dan mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong. Contohnya macam Kristian, dia kata dia sembah Allah juga, tapi dia sembah Jesus. Dia sembah Jesus. Kita kata Yahudi, dia kata dia sembah Allah juga, tapi banyak corruption dia menyembah juga, ataupun dia mengagungkan juga Uzair, anak Allah, dia kata, dan sebagainya. Jadi dan orang-orang musyrik, mereka ni asalnya agama Ibrahim juga, nama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi mereka telah mensyirikkan Allah. Maka Allah larang. Sebab tu kita tak boleh nak bersama dengan mereka. Dari sudut ibadah tak boleh, dari sudut doa tak boleh, kita mengiktiraf dia sebagai Tuhan, tak boleh. Itu dikatakan syirik jali.
Kami tidak menyembah atau memujanya selain supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Jadi dikata kami sembah Jesus supaya kami lebih dekat dengan Allah. Dikata gitulah. Kami sembah Krishna supaya kami dekat dengan Allah. Jadi mengadakan perantaraan. Maka itulah yang digambarkan sebagai syirik, dan Allah akan menghukum di antara mereka itu yang melakukan syirik tadi itu tentang apa yang mereka perselisihkan tadi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang tetap berdusta dan juga orang yang tetap kufur dan syirik. Innallaha la yahdi man huwa kazib kafara. Itu Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang berbohong, tak mau menerima Allah sebagai Tuhan yang esa, tetapi hanya menerima kita kata apa tadi, syirik tadi disebut, syirik saja. Jadi inilah perkara yang penting untuk kita sama-sama merasakan, bahawa ada orang sembahyang, ada orang puasa, tapi masih berlaku mempersekutukan Allah. Maka kita tidak akan dapat mengenal Allah, tidak akan sampai kepada apa yang digambarkan sebagai beribadah kepada Allah lillahi wahdah. Begitu juga dengan syirik-syirik yang lain, syirik kahfi. Syirik kahfi ini merupakan syirik yang sangat halus, teramat sulit untuk kita mengetahuinya kecuali orang yang telah dibukakan oleh Allah kefahaman. Jadi kita telah pun melihat bagaimana salah satu daripada perkara yang penting di dalam kita nak berkenalan dengan Allah, mengenal Allah, makrifat kepada Allah itu, maka kita telah membahagikan kepada 3 tauhid. 3 tauhid maknanya peringkat-peringkat untuk nak kenal Allah. Yang pertama, tauhid af'al. Maknanya kita nak mengesakan Allah di dalam perbuatan yang ada di atas muka bumi ini, semuanya itu adalah merupakan kembali kepada Allah. Jadi yang pertama sekali kita dah bincang dah semalam, tauhidul af'al. Kemudian tauhidul sifat. Kita nak mengesakan Allah dari sudut sifat-sifat yang ada di atas muka bumi ini. Ini peringkat yang tinggi sikit lah. Kemudian tauhidul zat, mengesakan zat Allah sebagai Rabb kita, al-wajibul wujud. Jadi yang kedua dan ketiga kita akan bincang kemudian. Tapi pada hari ini kita akan melihat daripada apa yang kita bincang semalam, bagaimana kita nak memahami bahawa sesungguhnya tauhidul af'al itu kita mengesakan Allah dalam bentuk kita kata perbuatan yang ada di atas muka bumi ini. Semua perbuatan, semua perkara yang berlaku ini adalah merupakan daripada perbuatan Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu atom, satu zarah itu melainkan dengan izin Allah. Allah izin, Allah yang memberikan keizinan, Allah yang berkuasa menggerakkannya, barulah dia boleh gerak. Bagaimana Rasulullah gambarkan dalam hadisnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kekuatan illa melainkan dengan Allah al-aliyul azim. Dan kemudian Allah juga gambarkan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat yang lain, yang antaranya petikan daripada suratul Anfal, Allah gambarkan apa? Wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang lempar, tapi Allah yang melempar. Sesungguhnya Allah jugalah yang hakikatnya melempar perkara tersebut. Jadi daripada ayat-ayat ini kita dapat menggambarkan bahawa segala perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ini, kita nak kena proses. Nak kena proses bahawa itu merupakan perbuatan Allah, af'al Allah. Bila kita mula mengenal Allah dengan perbuatannya, maka kita mula berhubungan dengan Allah dengan betul. Dengan betul. Ini antara perkara-perkara yang kita nak sambung setelah berbincang secara panjang lebar semalam. Dan insya-Allah mungkin kita akan sambung tauhid sifat dan zat kemudian sikitlah. Cuma pada hari ini saya ingin sama-sama mengajak kita untuk melihat kepada satu perkara berkenaan dengan hambatan-hambatan yang kita dah bincang dah semalam tentang hakikat ada mazhab-mazhab, ada 4 mazhab mazhab Mu'tazilah, mazhab Jabariyah, kemudian mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada lagi yang satu lagi yang disebut sebagai mazhab orang-orang yang telah diberikan yang dekat dengan Allah. Daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu yang dekat dengan Allah, mazhab yang Allah bukakan hijab
iaitu mereka dekat dengan Allah lebih lagi lah kan, daripada sekadar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya kalau kita nak bayangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni al-mukarrabu ashabul yamin, orang golongan kanan, maka orang-orang yang dekat dengan Allah dibukakan hijab, yang dekat dengan Allah al-mukarrabun ataupun al-mukarrabin. Jadi kita bincanglah semalam tentang perkara tersebut, insya-Allah. Mungkin tuan-tuan yang terlepas semalam boleh tengoklah kuliah semalam. Tapi pada hari ini kita akan melihat kepada satu perkara yang saya gambarkan tadi, bagaimana kita nak memantapkan, memperkuatkan kefahaman kita berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan, tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan Allah. Yang mana apabila kita dah mengesahkan perbuatan Allah tadi, maka kita akan terlepas daripada bahaya-bahaya yang ada di hadapan kita. Terlepas, sama ada kita terlepas daripada bahaya-bahaya itu secara langsung, memang Allah lepaskan, tak kena apa-apa, ataupun kita lepas daripada sangkaan-sangkaan bahaya buruk, bahaya sangkaan buruk, akidah yang buruk yang menyebabkan kita akan menjadi sesat dengan sebab kefahaman yang tak betul, kefahaman yang sesat. Jadi bahaya-bahaya yang ada di hadapan kita ni, dia akan lepas bila kita memahami tauhidul af'al, dan dia akan lebih sempurna lagi kenal kita pada Allah bila kita mula memahami tauhidul sifat Allah pula, mentauhidkan sifat Allah. Kerana kita nak mentauhidkan pula zat Allah. Jadi macam mana itu kita akan bincang nantilah secara detail. Jadi pada hari ini kita nak melihat sedikit berkenaan dengan apa yang Allah gambarkan pada ayat yang kita sebut tadi, bahawa Allah memberitahu kepada kita tentang perkara yang syirik yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi syirik inilah yang menghambat kita, menghalang kita untuk nak mengenal Allah. Syirik yang ada pada kita ni. Jadi kita ingat hari ni kita dah Islam dah, okey dah. Saya dah Islam dah, okey dah, kan? Tapi rupa-rupanya walaupun kita dah Islam, ada lagi syirik dalam diri kita. Sama ada syirik yang khafi, syirik yang halus, ataupun syirik yang jali, yang terang-terang, yang nyata. Yang nyata. Kadang-kadang syirik yang nyata pun kita buat. Apa contoh syirik nyata? Contoh syirik nyata ni kadang-kadang kita melihat orang lain sembahyang, tiba-tiba padri sembahyang, semua sembahyang, dia ajak marilah kita doa sama-sama. Kan doa ni baik, maka kita pun mengamin, amin, amin. Dia baca doa, kita amin, amin, amin. Sedangkan kita mengaminkan doa dia, maknanya kita mengiktiraf Tuhan dia. Dia kata, oh Jesus, tolonglah kami, contohnya kan. Jadi kita pun kata amin pula. Jadi kita mengiktiraf Tuhan dia yang baca doa tadi. Kalau kita baca doa lain, kita kata ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kita mentauhidkan Allah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Kita mentauhidkan Allah kan. Tapi mereka mensyirikkan Allah. Jadi contohnya kita tak perasan. Masuk sekolah perhimpunan ramai-ramai, tiba-tiba padri baca doa. Padri baca doa, dia baca kepada Jesus dia baca pada syirik Tuhan syirik dia tadi. Maka tiba-tiba anak-anak murid amin, cikgu-cikgu amin, ustaz pun amin juga. Maka kita telah melakukan syirik jali. Syirik jali mensyirikkan Allah secara terang-terang, boleh menjadi murtad kita dengan sebab perbuatan kita, perkataan kita dan i'tikad kita. Jadi kita lihat rupa-rupanya dalam hidup kita ni ada syirik juga. Ada syirik juga, kita tak perasan. Kita tak perasan. Contohnya kita pakai baju salib. Kita pakai baju yang ada lambang salib. Kita ingat tak apalah, fashion aja. Rupanya salib itu adalah merupakan lambang agama kepada Kristian. Kita tak perasan. Tiba-tiba kita melakukan syirik kepada Allah. Maka di sinilah kita lihat kadang-kadang ada benda yang kita buat. Yang kita buat tu kita tak perasan. Ada benda yang kita buat. Jadi sebab tu untuk kita nak mengenal Allah, kita kena buang semua syirik. Semua syirik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita apa doa nak buang syirik ni? Ini doa yang ulama-ulama kita, Rasul suruh ajar kita kan. Apa dia? Nak buang syirik, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maknanya ya Allah, jauhkanlah aku daripada perbuatan-perbuatan syirik yang aku perasan, yang aku tahu, dan yang aku tak tahu, yang aku tak perasan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa dalam mana ni? Ini doa dalam mak surat yang kita baca. Amalkan doa ni.
Jadi kalau kita rasa susah nak sebut nama Allah, susah nak reda apa yang Allah bagi, susah nak sabar atas kesalahan-kesalahan kita ataupun kesusahan-kesusahan yang Allah bagi kat kita, susah nak bertaubat, susah nak bersyukur, maka sebenarnya ada syirik di dalam amalan kita, ada syirik dalam hidup kita. Maka kita baca, minta ke Allah banyak-banyak. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saya kalau baca, saya selalu baca Allahumma inna. Inna ni maknanya ramai-ramai lah. Na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kenapa? Tadi bila kita baca Allahumma inna ni, saya selalu niatkan juga doa ni pada keluarga, mak ayah, anak-anak, isteri, kawan-kawan, mereka yang dalam sisi yang ikut sekali sama-sama kita nak berjuang. Semua yang ni saya doakan sekali. Jadi mudah-mudahan syirik tu terbebas daripada semualah. Kalau tak pun kawan-kawan, saya dapatlah pahala sikit. Dan Allah redha, supaya apa? Kerana kita cuba minta, kita doakan untuk sahabat-sahabat kita. Jadi kalau nak baca yang untuk diri kita pun boleh. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wa a'udzubika. Okey, baik. Jadi yang sebut sini, yang seorang boleh, kami boleh baca. Kita minta. Sebab bila kita dah bebas daripada syirik, insya-Allah Allah akan bagi sekekuatan cahaya. Kita tengok apa bila kita bebas daripada syirik, kita dah mula mentauhidkan Allah, apa kita dapat. Kita bincang hari ni, tengok insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, guru kita. Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, rahimallahu wa radhiyallahu anhu, di dalam kitabnya Futhul Ghaib. Ini salah seorang guru-guru kita, ulama yang muhaqqiqin, ulama yang mengamalkan al-haq, ulama yang hidupnya dengan dakwah, dengan jihad, hidupnya dengan tarbiyah, ulama yang faqih dalam fiqh dan faqih di dalam tasawuf, faqih di dalam dakwah, faqih dalam tarbiyah dan jihad. Jadi kita nak lihat di sini ulama, contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ingat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni di tasawuf aja, tarikat aja tak. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ni dia faqih di dalam fiqh juga, dalam fiqh mazhab dia faqih. Ada seorang yang faqih dalam fiqh mazhab dan juga ada faqih di dalam tasawuf, di dalam pembersihan jiwa, tarbiyah, ruhiyah, di dalam dakwah juga. Dia juga hidup dengan dakwah, dia bukan duduk solok seorang-seorang. Syekh Abdul Qadir Jalani ni dia bukan duduk dalam gua, dalam rumah solok seorang-seorang, zikir seorang-seorang, tak. Walaupun setengah-setengah orang faham macam itu. Dia sebut Syekh Abdul Qadir Jalani ni, maka dia kata Syekh Abdul Qadir ni orang tasawuf. Dia bukan orang dakwah, tak. Dia dakwah dia, kita tengok kitab-kitab dia berdakwah. Ribu datang sekali dia ceramah tu, ribu, mungkin puluh ribu, ratus ribu datang. Dan dia bercakap kat depan, tak ada mikrofon pun, tapi boleh dengar sampai ke belakang, sampai ke 1000, ke 2000, ke berapa ribu tu, puluh-puluh ribu tu, mendengar apa yang disebut oleh Abdul Qadir Jalani rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bagaimana yang digambarkan dalam cerita kisah-kisah dia, murid dia yang duduk kat belakang sekali boleh dengar apa dan menyentuh pula hatinya. Itu orang yang muhaqqiqin, orang yang saleh, ulama yang saleh, ulama yang hidupnya memang hanya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, yang bersih, yang mengenal Allah. Maka dia telah berkata dalam kitabnya, salah satu kitabnya Futhul Ghaib, Futhul Ghaib, dalam ni saya petikkanlah bacaan, saya petikkan segala sebagian yang saya tulis kat sini. Janganlah kamu mengira bahawa diri kamu termasuk dalam golongan kerohanian. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dia kata jangan kamu rasa kamu ni adalah golongan yang duduk dalam golongan sufi, tasawuf, golongan tarikat, golongan yang dengan kerohanian, yang bersihkan hatinya, duduk dalam tarbiyah ruhiyah, duduk dalam keadaan nak membina ma'rifatullah, menguatkan ma'rifatullah. Jangan kamu sangka kamu nak memantapkan akidah, kecuali jika kamu telah menjadi musuh kepada diri kamu sendiri. Jadi pertama sekali, untuk kita memantapkan ma'rifatullah ini, nak bersihkan diri kita ini, terutama di akhir zaman ni, yang nombor satu sekali yang kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ialah jangan kita rasa kita ni orang baik dah, orang dah
dah pergi sembahyang, dah puasa, dah baca Quran, dah sembahyang malam, kita dah banyak zikir, la ilaha illallah subhanallah bihamdi subhanallahal azim, kita dah buat macam-macam. Jangan kamu rasa kamu adalah orang yang penuh kebaikan kerohanian, walaupun dah ada PhD dalam usuluddin, usul fiqh, dah jadi mufti dan qadhi, sekiranya kamu masih lagi tidak merasakan bahawa kamu musuh kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi diri kita ni musuh kita. Dalam dia ada nafsu, dalam dia ada syahwat. Jadi kita nak kena tengok kan. Maka kan, kecuali kamu telah menjadikan diri musuh itu diri kamu sendiri, dan kamu terpisah daripada anggota badan kamu, kaki dan tangan kamu, memutuskan hubunganmu dengan wujud kamu. Jadi maksudnya bukanlah kita potong tangan kaki kita, bukanlah maknanya kita bunuh diri kita, tapi nak sebut kat sini bahawa kita telah menjadikan seluruh hidup kita ini terputus daripada wujud kita, melainkan wujud Allah. Ini maksudnya. Ini contoh daripada ini adalah disebut mentauhidkan zat Allah. Maknanya tidak ada yang mewujud hakikatnya secara hati, kita punya perasaan hakikatnya bahawa segala yang wujud ni tidak ada, segala yang wujud makhluk ni pun tidak ada kecuali wujudnya Allah. Itu hati kita rasa gitu. Jadi selagi kita rasa kita ada, kita kuat, kita apa, maka dia kata kita belum lagi sampai kepada mentauhidkan zat Allah. Ini zat Allah yang paling tinggi lah. Nanti kita akan bincang nanti. Dan kemudian dengan gerak dan diam kamu, kita bergerak, kita diam. Dengan pendengaran dan penglihatan kamu, kita dengar dan kita melihat. Dengan percakapan dan pegangan kamu, kita bercakap, dan apa yang ada dalam hati kita. Dengan usaha dan tindakan kamu, ataupun usaha dan amalan kita, tindak tanduk kita, dengan apa sahaja yang kamu anggap datang daripada diri kamu sendiri. Jadi kita anggap semua tu kita yang buat, kita yang punya, kita yang kuasa. Kita yang ada pandangan kita, ni pandangan saya, ni pandangan kita yang punya. Kita yang punya melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, bercakap dengan lidah kita. Jadi kita rasa kita. Kita rasa kita tadi, maka kita selagi kita merasakan demikian, maka kita belum lagi melihat Allah ataupun mengenali Allah, perbuatan Allah, sifat Allah tadi. Belum. Jadi kita nak kena rasai bahawa segala yang ada pada kita tu hakikatnya innalillah, hakikatnya daripada Allah. Maka setelah semua itu lenyap, setelah kita boleh rasa dalam hati kita bahawa yang kita lihat, yang kita tengok depan kita, dalam kita dan sebagainya, setelah kita lihat bahawa semua itu adalah merupakan daripada Allah, maka lenyap diri kita tadi, maka barulah wujudnya kerohanian. Wujudnya kerohanian dihembuskan kepada kamu. Dan maknanya bila kita dah mula merasai tunduk kepada Allah, Islam ni kan maksudnya tunduk kan. Kemudian bila kita tadaruk, rasa memerlukan Allah, maka setelah kita rasa bahawa segala yang ada ini adalah merupakan perbuatan Allah, segala yang ada ini merupakan asal daripada, hakikatnya terbit daripada perbuatan Allah, terbit daripada sifat Allah. Kita rasa, bukan kita tahu, kita rasa. Maka setelah lenyaplah merasa diri kita yang bercakap, diri kita yang melihat. Maknanya sebenarnya tu kita melihat ni pun dengan penglihatan yang Allah bagi. Allah bagi kita boleh lihat. Macam tu kan. Kita mendengar ni pun Allah bagi aku mendengar. Kita nak rasa begitu. Setelah lenyap rasa kita punya tadi, maka barulah wujudnya kerohanian, barulah wujudnya ikatan-ikatan iman yang hakiki dihembuskan kepada kamu. Maka barulah kita sebenarnya telah diberikan oleh Allah satu suasana yang mana kita ni boleh mendapatkan hubungan yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua itu adalah tabir, adalah lansir lah kalau tabir ni kita kata, dinding yang menghalang kamu dengan Tuhan kamu sendiri. Bila kita rasa kita melihat, kita yang melihat dengan kuasa kita, dengan kehendak kita, tak terikat langsung dengan Allah. Rasa hati. Memang mata kita melihat, tapi hati kita rasa bahawa ini adalah dengan kuasa Allah, dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah, dengan keizinan Allah. Maka setelah kita merasakan bahawa semua itu daripada Allah, maka barulah digambarkan tadi dinding tabir kita dengan Allah tadi dah diangkat oleh Allah. Allah angkat. Itu maknanya Allah sayang kita lah.
Kita sembahyang kita tak kenal Allah. Sembahyang kita tak kenal Allah. Kita belum lagi dapat apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang disayangnya. Jadi ini proses dia. Ini prosesnya. Macam mana nak proses contoh. Dalam insya-Allah kita akan bincang besok. Kan, macam mana proses tadi? Contohnya kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Saya sebut seperti ni. Maka kita pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan lidah, dengan hati. Kita pun sebut berjalan satu hari 1000 kali, berapa banyak kali lah kita baca. Jadi selagi kita rasa yang sebut tu la ilaha illallah tu kita yang menyebut, hati yang menyebut tu kita yang menyebut, hati kita menyebut, maka selagi itu tabir belum buka lagi, kita belum dibuka. Kita nak rasa sebenarnya bila kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, memang kita yang menyebut sebagai zahirnya, maknanya zahirnya nampak kita dengar kita yang menyebut, tapi hakikatnya Allah yang mengizinkan. Jadi kita masih lagi merasai kekuasaan Allah, merasai iradah Allah, kehendak Allah, kita merasai sifat-sifat Allah, merasai ini perbuatan Allah. Secara umumnya perbuatan Allah dulu. Maka apabila kita telah dapat menggilap diri kita suci dan bersih, roh kita ini, bila kita boleh, hati kita boleh kita gilap dengan proses mentauhidkan afal Allah tadi, maka Allah akan menghembuskan kepada kita kerohaniannya. Maka rahsia di atas segala rahsia, sirrul ala sir, rahsia kepada segala rahsia, yang ghaib daripada segala yang ghaib akan terbuka kepada kamu. Jadi bila kita maknanya, bila kita mula mengenal Allah dengan perbuatannya, ni belum masuk lagi sifatnya. Sifat pun sama juga, dia ada lebih dekat lagi lah. Zat pun lebih dekat lagi. Maka bila kita mulakan perjalanan mengenal perbuatan Allah tadi, melihat dengan tunduk, kita tundukkan hati kita, tundukkan pemikiran kita, ini adalah perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini izin Allah dan sebagainya. Maka apabila kita telah memproses itu, maka Allah akan membuka Al-Furqan. Al-Furqan ni apa? Pembeza di antara al-haq dan batil. Maka kita akan melihat rahsia-rahsia. Baru kita ada rahsia, baru kita akan ada rahsia. Barulah rahsia akan Allah buka pada kita, dan barulah yang ghaib akan Allah buka pada kita bila kita mula berjalan mengenal Allah. Jadi hari ni kita tak boleh, kita kata macam mana lah kita nak lawan Dajjal. Macam mana nak lawan Dajjal? Macam lawan Dajjal. Kita tak boleh lawan Dajjal kalau Allah tak bukakan lagi rahsia-rahsianya, kunci-kuncinya. Allah tak buka lagi, Allah tak buka lagi, maka tak dapat. Kalaupun kita sembahyang satu hari 1000 rakaat, pergi umrah sampai 1000 kali, tak dapat. Kenapa? Rahsia Allah tak buka lagi. Yang ghaib tu Allah tak buka lagi. Kenapa? Kerana kita masih lagi tidak kenal Allah. Allah takkan bagi macam kita lah. Boleh tak kita nak bagi masuk dalam rumah kita orang yang kita tidak kenali? Orang lalu depan, bawa pistol, bawa parang, ketuk rumah kita dengan keadaan akhlak yang buruk. Kita lah akhlak buruk kan, macam-macam dia. Kemudian dah terketuk pintu rumah kita, kita buka tak pintu rumah kita? Kita tak buka sebab kita tak kenal dia. Tapi yang datang tu ayah kita, kita kenal ayah kita, dia bawa parang, bawa senjata, semua bawa. Tapi dia ketuk pintu, kita buka tak? Dia buka pintu ayah kita, kita kenal. Jadi Allah tidak akan buka perkara yang rahsia, Allah tidak akan buka yang ghaib, yang Allah berikan kepada orang yang mengenal dia. Sebab kita tak kenal Allah. Kita tengok pun kita rasa kita yang melihat, bukan lagi kita rasa ni iradah Allah, kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah. Kita rasa mata ni pun kita punya. Jadi kita tak kenal lagi Allah. Bila kita tak kenal perbuatan-perbuatan Allah, macam mana Allah nak bagi rahsia-rahsia, kekuatan-kekuatan yang ghaib, yang batin ini untuk orang yang boleh mengalahkan Dajjal, boleh mengalahkan sihir Dajjal, boleh mengalahkan teknologi Dajjal? Macam mana? Kita dengan Allah pun tak kenal. Jadi sebab tu di sinilah digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Dia kata apa? Dia kata bila kita dah mula mengenal Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, contoh kan, maka Allah akan menghembuskan ruhiyah, latifah ruhiyah. Maknanya Allah akan menghembuskan rahsia-rahsia kebatinan, rahsia-rahsia. Bukanlah batin ni maknanya kita nampak jin apa lah. Kita nampak jin tak ada apa. Nampak jin tak tengok pun tak apalah. Ada orang saya nak tengok jin lah, nak tengok hantu lah, nak buka mata hati saya supaya boleh nampak malaikat lah apa. Bukan itu. Itu simple sangat.
Nak tengok jin, tengok malaikat, tengok apa tu, itu simple, tak ada apa. Tapi maksudnya ialah rahsia-rahsia yang boleh membina kekuatan kita sehingga sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia yang boleh membantu perjuangan kita sehingga perjuangan itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Masa bila perkara itu akan dibuka oleh Allah? Rahsia-rahsia itu ketika kita dah mula mengenal Allah, mentauhidkan af'al Allah dulu. Mula-mula mentauhidkan af'al Allah dulu. Ni af'al ni apa pula? Bagi orang yang baru dengar kan, af'al ni perbuatan Allah. Dengar saya punya kuliah semalam. Baik. Jadi maka terserlahlah Al-Furqan. Maka Allah akan menjadikan hati kita menyaksikan al-haq dan batil. Kita nampak ini hak ni, ini batil ni, kita akan nampak. Kita akan nampak. Al-Furqan ni nama lain daripada Quran. Kita baca Quran, kita dapat melihat sesuatu yang orang lain tak dapat lihat. Kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca, orang lain dengar. Kita baca, kita dengar. Orang yang telah dibuka ruhiyah dia tadi, dengan kerana dia mentauhidkan af'al Allah, sifat Allah, zat Allah tadi, maka dia akan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sama dengan orang lain yang tertutup. Tertutup dia punya mata hati tadi daripada kenal Allah. Tak sama. Dia dengar, baca, boring lah. Tapi orang yang dia dengar tu, bila dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca tu kan, hati dia tu bergetar. Hati itu merasai kasih sayang Allah, merasai kehebatan Allah, keagungan Allah, maka dia pun puji. Hati puji kepada Allah. Puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian hati dia pun rasa rendah diri ke Allah. Hati dia rasa tawaduk pada Allah. Hati dia rasa tadaruk pada Allah. Tadaruk ni apa? Merasa memerlukan Allah. Rasa rendah diri kepada Allah. Ini furqan. Maka bila dia melihat sesuatu, dia melihat dengan cahayanya, cahaya Allah. Maka dia nampaklah, ini rupanya nampak macam serban, nampak macam jubah, tapi rupanya munafik paling besar dalam negara kita. Nampak paling besar serban dia, nampak paling hebat jubah dia, nampak paling terror cakap dia berapi-rapi dengan Quran dan hadis. Tapi Allah melihat al-haq, rupanya dia ni munafik paling besar. Kalau melihat seorang pula, dia ni nampak macam biasa aja, baju pun compang-camping aja, tak ada apa kan, duduk pun belakang-belakang aja, tak ada kemuliaan apa-apa pun, orang nampak dia biasa, lekeh aja. Tapi dia melihat, rupanya ni adalah aulia Allah. Dia nampak al-haq dan batil, dan dia dapat membezakan musuh dengan sahabat. Jadi bila kita mengenal Allah, maka rupa-rupanya Allah akan membuka rahsia, akan membuka benda yang gaib, perkara yang gaib, sehingga kita boleh mengenal hanya musuh. Ini CIA. Dia menyamar jadi menjadi kawan baik. Ini orang yang memusuhi kita, dengki kat kita, tapi duduk sebelah kita. Dia boleh melihat, nampak Allah membuka dengan cahayanya tadi. Dan dia membezakan antara musuh dan sahabat. Sahabat ke musuh. Jadi hari ni kita tak nampak, kita semua sahabat belaka. Semua sahabat belaka kan. Semua baik belaka, kita kata. Kita baik sangka kan. Tapi orang yang mengenal Allah, dia akan melihat satu-satu. Tapi dia tidak bising lah. Dia tak cakap, engkau ni rupanya CIA. Dia tak dedahkan, dia diam. Sebab Allah menunjukkan kepada dia bukan supaya dia didedahkan keaiban dia, kelemahan dia. Kita tak akan mendedahkan keaiban. Orang yang soleh ni, orang yang baik ni, ulama-ulama yang muhakkikin ni kan, dia melihat kebenaran, dia melihat kebatilan yang ada di depan dia tu, dia tidak akan mendedahkan, tidak akan mengaibkan. Orang depan dia tu tak mengaibkan, dia diam, dia tengok je. Dia tahulah, dia tengok. Allah membuka pada dia supaya mudah-mudahan kan, dia ada perasaan untuk kasih kepada dia dan memberikan peringatan pada dia, supaya dia terkeluar daripada keburukan tadi, daripada musuh tadi. Musuh Allah. Dia bukan musuh kepada orang alim tu, dia bukan musuh kepada kita kata ustaz tu, ustazah tu, bukan musuh kepada orang-orang yang baik-baik tu. Dia musuh pada Allah. Dia lawan Allah. Dia lawan Allah. Jadi kita tak akan dapat rahsia-rahsia itu, Allah tidak akan buka, melainkan bila kita dah mula kenal Allah. Bila kenal Allah tu, macam ibarat saya sebut tadi lah, kalau kita nampak ayah kita bawa parang panjang,
Ayah kita bawa payung panjang, ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum kan. Siapa rumah ni kan? Kita akan buka tak? Buka, sebab kita kenal ayah kita. Cuba orang yang kita tak kenal, kita tak kenal dia dan dia pun tak kenal kita, tiba-tiba lalu depan rumah, bawa payung panjang, ketuk pintu rumah. Kita buka tak? InsyaAllah tak buka lah. Nak buka apa, dia bawa senjata, kau nak merompak ke apa kan. Jadi hakikatnya Allah SWT tidak akan memberikan, tidak akan membuka kan rahsia-rahsianya, perkara yang gaibnya, sekiranya kita pun tak kenal dia, kita tak kenal dia. Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 77, fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Aku bertanya demikian kerana sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah adalah musuh aku. Aku tidak menyembah melainkan Allah dan Tuhan sekalian alam. Jadi dalam ayat ini musuh yang Allah gambar ini adalah berhala. Berhala. Kan? Jadi oleh itu, apabila kita menganggap diri kita, seluruh makhluk ni kan, seluruh makhluk ni sebagai berhala, benda yang disyirikkan tadi, maka hendaklah kita menjauhi ini, jangan kita patuh kepada dia, menuruti apa yang ada pada dia. Jadi maknanya diri kita boleh tak jadi berhala, jadi Tuhan, nafsu kita boleh. Allah gambarkan dalam ayat yang lain kan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat kan, orang-orang yang mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan? Pernah tak? Pernah, banyak kan. Apa contohnya? Dia melakukan benda yang maksiat, benda yang mungkar, maka maknanya dia mengikut nafsu. Dia mengikut nafsu, dia tak ikut apa yang Allah perintah, ikut nafsu lah tu, ikut kehendak diri sendiri. Allah kata sembahyang, tiba-tiba dia tak sembahyang. Allah kata Allah perintah puasa, tiba-tiba dia tak puasa. Ikut nafsu lah tu, dia tak ikut Allah. Maka dia menjadi berhala. Nafsu itu menjadi berhala kepada dia. Dia tak perasan dia telah mempertuhankan diri dia sendiri. Dia rasa diri dia lah yang paling hebat kan? Sampai dia boleh buat apa saja dia nak. Dia dah ada kuasa kan, dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja dia nak, dia pun buat, dia rasa diri dia Tuhan. Maka sebenarnya dia telah mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak dia hebat dari sudut kekayaan dia, pangkat dia, ketinggian dia, orang nampak mulia. Orang nampak mulia, keturunan bangsawan, keturunan yang hebat. Kita kata kaya dengan pangkat sebagainya, tapi dia melanggar perintah Allah. Dia langgar perintah Allah. Maka sesungguhnya dia telah menyembah berhala-berhala. Dan Allah mengisytiharkan dalam surah ini, dalam ayat ini, Syu'ara ayat 77 ini, Allah kata berhala-berhala itulah musuh Allah. Berhala itulah musuh Allah. Jadi sebab tu bila kita tidak kenal Allah, maka kita menjadikan diri kita sendiri, kita sembah diri kita dengan kita ikut aja. Apa kita nak, kita ikut, walaupun melanggar syarak, melanggar hukum-hukum Allah. Maka kita telah mempertuhankan diri kita sendiri. Kita tak akan kenal Allah. Sembahyang tak? Sembahyang. Tapi masih lagi melakukan perkara yang mensyirikkan Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan musuh itulah berhala-berhala tadi, yang dijadikan Tuhan. Ada orang menganggap dirinya sebagai segala-galanya, maka dia mempertuhankan dirinya. Ataupun dia mempertuhankan makhluk, bos dia jadi Tuhan kan. Menteri dia jadi Tuhan. Menteri cakap apa, kena ikut semua. Saya yang menurut perintah. Tuan-tuan, kita nak kena hati-hati. Kalau kita sebut saya yang menurut perintah, saya hanya melaksanakan arahan. Kalau kita cakap begitu, itulah arahan paling tinggi dalam hidup kita, itulah perintah paling tinggi dalam hidup kita, sehingga boleh melanggar perintah Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah. Saya hanya menurut perintah, saya bukan apa-apa, saya hanya menurut perintah. Menurut perintah, kalau perintah tu berlanggar syarak pun kita ikut, maka kita telah mempertuhankan bos kita. Kita telah mempertuhankan bos kita. Kenapa kita mempertuhankan bos kita? Bos kita suruh kita buat maksiat, kita ikut dia. Sedangkan Allah suruh kita buat makruf, jangan buat maksiat. Jadi ini syirik, ini perkara syirik. Sebab tu kita jauh sembahyang tak khusyuk kan, kita sedekah tak ikhlas, semua jauh. Bila apa yang datang daripada media tu, datang daripada media, semua kita ikut, semuanya betul. Apabila badan dunia kata begini-begini, WHO sebut gini, kita ikut. Walaupun WHO sebut tu tidak syarak. Apa antara yang WHO sebut tak syarak? Contohnya dia sebut, dia kata penyakit ni tak ada ubat.
Dia sebut penyakit tak ada ubat. Maka bila kita penyakit tak ada ubat, dia menafikan sifat Allah yang maha menyembuhkan. Dia menafikan sifat Allah yang maha menyembuhkan. Dia mensyirikkan Allah. Syirik tak? Syirik. Kalau disebut Muslim, dia syirik. Atau boleh murtad. Ataupun dia boleh kufur. Jadi kita pula ikut aja apa saja, kita tak fikir pun. Siapa Tuhan kita ni? Siapa Tuhan kita ni? Jadi sebab itu dia masuk kat sini, musuh-musuh. Allah gambarkan dalam ayat ini, kan sesungguhnya berhala itulah musuh aku. Ya, berhala ni bukan aja kita letak patung kat depan kita tu berhala. Berhala dia boleh jadi dalam bentuk segala-gala, termasuk diri kita sendiri. Jadi bila kita nak mentauhidkan Allah, kita takkan dapat mentauhidkan Allah kalau kita masih lagi mengaku diri kita ni yang kuat, diri kita yang punya, kita tengok dengan mata, kita dengar dengan telinga kita, kan. Maka dia kata sini, janganlah kamu mematuhi, janganlah kamu mengikut, kan, berhala-berhala yang ada tu. Maka hanya dengan itu, hanya setelah kita meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita itu, maka Allah akan mengurniakan rahsianya, ilmu-ilmu ketuhanan, perkara yang jarang kita temui sebelumnya. Kita temui sebelumnya. Ini kata-kata siapa? Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah dalam kitabnya Futuhul Ghaib, pembuka kepada ghaib. Tapi dia bermula dengan ma'rifatullah, bermula dengan kita mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan, kan, sifat Allah, mentauhidkan zat Allah. Kita sifat dan zat kita akan bincang besok-besok nanti. Hari ini kita nak bincang sebab kita bincang semalam af'al Allah. Saya tak nak nanti kita terlupa pula af'al tu, kita buat tajuk ni. Jadi kita melihat di sini bagaimana Allah akan mengurniakan rahsia-rahsia dan ilmu ketuhanan yang tak pernah kita dapat sebelumnya. Dan kemudian tak cukup dengan itu, orang yang kenal Allah ni, tak cukup dengan itu, maka kamu akan diberikan kekuasaan, kekuatan lah. Jadi bila kenal Allah ni, bukan makin lemah, makin kuat. Dan juga karamah, kemuliaan, yang mencari adat, kemuliaan yang mencari adat. Dan satu kekuasaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang yakin kepadanya, kepada perkara-perkara yang gaib. Orang yang beriman dengan dia, yang yakin kepada dia, Allah akan bagikan kekuatan, kekuasaan. Allah akan bagikan karamah, kemuliaan. Jadi hari ini nak kalahkan Dajjal, nak kalahkan tentera Dajjal ni, kita tak boleh nak kalahkan sebab kita tak ada apa-apa. Kita minta ke Allah, dan Allah mengetahui kita kenal Allah. Allah akan bagi kepada kita ma'unahnya, pertolongannya, karamahnya. Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan, sesuatu yang boleh mengalahkan mereka. Jadi semata-mata kamu dan perbuatan kamu adalah manifestasi daripada kekuasaan Allah. Jadi bila kita lihat diri kita, bila kita lihat perbuatan kita, maka yang pertama sekali, apa yang kita lihat itu adalah merupakan manifestasi, merupakan satu tanda, daripada kekuasaan Allah. Ini semua kuasa Allah, ini semua perbuatan Allah, ini semua sifat-sifat Allah. Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyemurah. Allah sayang pada kita. Jadi semua sifat-sifat Allah. Maka kamu mendengar melalui kuasa Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah. Jadi kita mendengar ni pun melalui kuasa kudrah daripada siapa dia? Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ni juga melalui kuasa Allah. Kita bercakap melalui kuasa Allah. Kita memegang melalui kuasa Allah. Berjalan melalui kuasa Allah. Kita ada ilmu melalui kuasa Allah. Jadi maknanya ini sifat Allah. Ini tauhidus sifat. Kita akan bincang dalam lagi lah. Yang maknanya kita melihat tu, kita dah merasai semua itu daripada kekuasaan Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, iradah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Sebab tu kita kena sentiasa kata insya-Allah. Bila nak sebut-sebut, nak buat satu benda tu, insya-Allah, kalau Allah izin. Kalau Allah izin berlaku. Kamu boleh datang tak meeting malam ni? Saya cuba insya-Allah, ataupun insya-Allah saya cuba. Macam tu. Jangan cakap boleh. Macam tu kan. Macam tu. Seolah-olah
Kita kata kita yang berbuat, kita yang menguasai diri kita, kan? Jadi kita nak mula belajar sebut Allah izin, Allah izin. Kalau Allah izin, insya-Allah saya datang. Begitu kan? Jadi bila tengok berlaku satu perkara, ni Allah izin berlaku, Allah izin berlaku. Jadi ini kita akan mula mengenali Allah, kekuasaan Allah, Rahmannya Allah, Rahimnya Allah. Kita akan mula mengenal sifat-sifat Allah yang lain. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Seterusnya lah, macam-macam lah. Semua yang 20 sifat tu. Sehinggalah pada kamu buta terhadap apa selain daripada Allah, dan kamu tuli terhadap apa selain daripada Allah. Sehinggalah mata kita melihat, kita tidak melihat makhluk, dan melihat inilah kuasa Allah, inilah rahmannya Allah, rahim, qudrah, iradah, ilmu, hayat Allah. Ini semuanya adalah merupakan kuasa Allah, merupakan agungnya Allah. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kita mendengar pun, kita mendengar merupakan terbitnya manifestasi tadi, tandanya daripada Allah. Kita melihat gunung, itu gunung tu kan ciptaan Allah. Kita nampak gunung, kita nampak kuasa Allah kat situ. Kita nampak kudrah Allah, kita nampak iradah Allah, kehendak Allah. Jadi kita dah mula, sehingga akhirnya maka tidak ada sesuatu pun yang nampak pada pandanganmu kecuali wujud Allah semata-mata. Melihat wujud Allah ini tauhidul zat. Kita mentauhidkan zat Allah. Maka kita tak nampak hakikatnya, tidak ada yang wujud, hanya Allah semata-mata yang maha wujud, wajibul wujud. Allah yang maha wujud, ada maha pencipta. Jadi di sini bukanlah maknanya kita adalah Allah, bukan pula kita kata saya ni Allah, kan? Saya ni Allah, bukan macam itu. Dah kata mata saya ni Allah yang buat apa semua, hakikat Allah tadi, Allah yang wujud, kita tak wujud, maka bukanlah maknanya kita ni Allah. Ini adalah konsep wahdatul wujud yang sesat dari sudut syariat, yang sesat dari sudut syariat. Dia kata ana Allah, saya Allah. Dah semua Allah tadi, saya Allah. Ini konsepnya sesat. Kita tetap hamba Allah, kita tetap hamba Allah, dan Allah tetap pencipta. Tapi perasaan kita tadi, jadi dari sudut fizikalnya kita nampak ni hamba Allah, ni hamba, ni makhluk. Tapi kan hakikat makhluk tadi tidak wujud. Yang wujud hakikatnya ialah Allah, macam itu. Hakikat makhluk tak berkuasa, yang berkuasa itu Allah. Hakikat makhluk itu tidak hidup, yang hidup itu Allah. Jadi makhluk ni apa? Makhluk ni dihidupkan. Kita melihat, Allah bagi kita, Allah memberikan penglihatan kepada kita. Kita mendengar, Allah memberi kita pendengaran. Jadi kan kita nampak makhluk tu, kita nampak juga, bukan kita kata saya ni Tuhan. Jadi fizikalnya makhluk, nampak makhluk, tetapi hakikatnya apa yang ada dalam hati kita, yang sebenarnya itu adalah Allah. Ni kuasa Allah, ni perbuatan Allah, ni sifat Allah, ni zat Allah yang maujud, zat Allah yang maujud. Yang lainnya sebenarnya hakikatnya ghairal maujud, hakikatnya begitu. Jadi apa? Jadi mai bukanlah wahdatul wujud, bukanlah kita kata saya ni Allah. Kenapa? Dah semua Allah tadi, saya Allah. Itu kita dah samakan makhluk dengan Khalik. Khalik ni pencipta, makhluk ni dia yang dicipta. Tak boleh. Itu salah lah. Sebut wahdatul wujud. Dia kata Allah dalam diri saya pula. Lagi salah. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba kita Allah ada dalam diri saya. Mana boleh kan? Kita nak kurung Allah dalam badan kita, buat apa? Jadi salah. Jadi kita makhluk, kan? Kita makhluk, Allah pencipta, Khalik. Jadi apa yang beza antara makhluk dengan Khalik ni pula? Ini kita kena faham. Yang bezanya Allah adalah Rabb. Allah Rabb kita, ilah kita, yang maha mencipta, yang maha wujud, yang menjadikan kita, yang mewujudkan kita, itu Allah. Kita pula hamba yang dijadikan, yang tunduk, rokok, sujud, duduk pada hukum Allah, syariat Allah. Jadi bila kita hamba ni, kita hamba ni, kita ni hamba nak duduk di bawah petunjuk Allah, syariat Allah. Kena ikutlah apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, Islam. Kena ikutlah. Baru kita kata kita hamba Allah. Kalau Allah SWT perintah melalui Rasulullah SAW, melalui Islam, kita tak ikut, maka kita tak jadi hamba Allah. Jadi hamba siapa? Hamba diri kita sendiri, hamba bos kita, hamba kerajaan Tagut. Catat dekat kerajaan mana? Kerajaan yang Tagut. Mana-mana kerajaan Tagut lah. Jadi kita kata kita jadi hamba pada iblis, syaitan. Jadi kalau kita ni hamba, maka kita pun mengikut, kita taat kepada syariat Allah. Kena ikut syariat Allah.
Jadi fizikalnya kena ikutlah syariat Allah. Hatinya hakikat semua ni, perbuatan ni, sifat ni, zat itu hakikatnya adalah merupakan zat Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Hakikatnya. Tetapi kita ni adalah makhluk Allah. Jadi kita tanda kita makhluk, kita kena ikutlah apa Allah perintah. Allah ni Tuhan, Allah ni Rabb kita, ilah kita. Tiba-tiba kita nak ikut diri kita sendiri pula. Allah kata jangan minum arak, kita minum arak. Allah kata perintahlah dengan adil, kita ikut diri kita sendiri, tak adil, zalim. Allah kata perintah dengan kebaikan, tiba-tiba kita perintah dengan nafsu kita, maka kita ikut nafsu, tak ikut Allah. Orang yang ikut nafsu tu hina lebih daripada binatang. Kenapa? Sebab binatang walaupun dia ikut nafsu dia ada dia punya sunnah dia, tabi'inya, dia ikut Allah. Allah suruh dia berkahwin begini-begini, dia berkahwin. Allah suruh dia makan begitu-begitu, dia makan. Ikut apa Allah perintah. Dia tak lawan, tapi manusia dia lawan Allah. Maka dia jadikan Tuhan dia siapa? Diri dia sendiri. Lemahlah dia. Sebab tu bila kita melihat musuh Allah ni, melihat mereka ni Tuhan dia siapa? Tuhan dia siapa? Tuhan dia diri dia. Tuhan dia dunia. Tuhan dia, pangkat dia tu Tuhan dia. Tuhan dia bos dia. So, bos dia, diri dia, dunia tu kan, Tuhan dia. Jadi hebat macam mana pun dia, kuasa dia, suara dia, hebat macam mana pun dia, sebenarnya dia adalah hina kerana Tuhan dia tu makhluk. Orang beriman walaupun nampak sedikit kerdil, suaranya tak didengari, nampak macam dia lemah, tapi Tuhan dia Allah. Bila Tuhan dia Allah, dia lebih mulia daripada makhluk yang mempertuhankan berhala-berhala yang ada di atas muka bumi ini. Sama ada berhala dalam bentuk nafsu dia, diri dia, bos dia, kan, kita kata dunia ni sendiri jadi Tuhan dia, cari kerja dia nak cari duit je, apa pas sebab duit dia akan ikut saja. Yang penting untung, walaupun membunuh orang, walaupun nyawa orang terancam, dipaksanya, yang penting untung, tak pernah fikir kan, bahawa bila dia melakukan satu perintah tu, perintah tu menyebabkan orang sakit, perintah tu menyebabkan orang mati. Dia tuduh pula orang yang cakap berkenaan al-haq dan kebaikan itu, keadilan itu sebagai anti-establishment, anti-vaksin, kebaikan, macam-macam lah disebut. Pro kepada konspirasi lah apa disebut pula. Sebab apa? Sebab dia mengikut hawa nafsu dia. Dia tak menilai dengan neraca yang sepatutnya, neraca syarak tadi. Jadi sebab tu kita nak kena tengok sini bahawa kita tetap hamba. Bukanlah maknanya kita nak mentauhidkan Allah, kita kata semua perbuatan Allah ni semua dapat. Kita nak merasai kebesaran Allah tu. Kita nak merasai keagungan Allah. Kita nak merasai hakikat perbuatan Allah. Hakikatnya ialah sifat Allah, hakikatnya zat Allah. Macam itu. Mentauhidkan Allah, af'alnya, sifatnya dan zatnya. Kita baru bincang tauhid af'al, kita kan bincang tauhid zat dan tauhid sifat macam mana. Jadi sinilah kita lihat, selagi kamu memerhatikan batas-batas hukum dan mengikuti undang-undang Allah, selagi kita taat kepada syariat Allah, selagi kita ikut apa perintah Allah dalam Quran, dalam hadis, kita ikut apa yang Allah turunkan kepada kita ikut batas-batasan syarak, undang-undang Allah, undang-undang syarak, maka kita fahamlah bahawa kita ni makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka barulah kita jadi makhluk Allah. Barulah kita jadi hamba Allah, bukan makhluk Allah, hamba Allah. Jadi di antara kehendak hukum syariat Allah yang hilang dari dalam diri kita, maknanya kita engkar, kita bermaksiat, melakukan mungkar, kita berdosa, maka ketahuilah bahawa kita sedang diuji dengan permainan syaitan. Syaitan tengah mempermain-mainkan kita, memperkudakan kita. Nafsu sedang memperkudakan kita. Kita ni cuma jadi kuda je, jadi hamba kepada nafsu. Jadi selagi kita mengingkari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu kembalilah kamu, marilah kita kembali untuk mengikuti hukum Allah, untuk berpegang teguh kepada hukum Allah dan menjauhkan diri kita daripada nafsu kebinatangan, nafsu syaitan. Sebab tidak ada perkara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang tadi. Dan bila kita kata kita tak ikut hukum syariat Allah, maka termasuklah perkara mengingkari iman kepada Allah, mengingkari akidahnya. Jadi kita ni
nak kena tengok balik. Jadi dalam hidup kita tuan-tuan, bila kita mula kenal Allah, maka kita mula ikut perintah Allah, kita mula ikut syariat Allah. Jadi orang tu tanya kadang-kadang heran, kenapalah kamu ni puasa susah-susah, kenapalah kamu semayang susah-susah, kenapalah kamu semayang malam susah-susah, kenapa kamu baca Quran susah-susah, berzikir susah-susah, tutup aurat kan, keluar panas-panas, tutup aurat semua sebagai susah-susah. Kenapa? Sebab saya hamba Allah. Sebab saya hamba Allah. Sebab Allah Tuhan saya hamba. Allah perintah, saya ikut. Jadi baru beza. Kalau tak kita pakai tudung, kita ingat pakai tudung ni apa? Rupanya pakai tudung bukan kerana nak ikut syariat. Rupanya pakai tudung supaya apa? Supaya kita ni dikata cantik. Maklumlah yang buat tudung tu, tudung yang ada nama. Dekat tudung tu ada nama. Jadi pakai tudung kerana trend. Pakai tudung kerana ikut orang. Bukan lagi pakai tudung kerana makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah, bukan. Jadi inilah yang kita gambarkan tadi. Bila kita tak kenal Allah, walaupun kita ibadah, sebenarnya ibadah kita ni masih lagi mensyirikkan Allah. Kenapa semayang? Bagus semayang dia. Dia ni semayang, ini kaki semayang. Rupanya dia semayang hanya nak menunjuk-nunjuk aja. Allahu Akbar. Dia baca dengan sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang, wah, sedapnya baca. Selalunya orang baca tak sedap kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca sedap semua. Rupanya dia baca nak tunjukkan sedap dia. Dia bukan hamba Allah, dia hamba nafsu dia. Riak. Sebab apa dia riak? Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal tu perbuatan Allah. Dia tak kenal tu sifat Allah. Dia tak kenal tu anugerah Allah. Itu kuasa Allah, kudrah, iradah Allah. Kan tak kenal. Maka walaupun dia ibadah dia penuh dengan syirik. Mensyirikkan Allah. Jadi bila mensyirikkan Allah, tidak adalah kekuatan-kekuatan Allah nak bagi. Tak ada lah. Duduk akhir zaman ni, bila datang Dajjal, habis dia. Jadi sebab itulah kita nak kena lihat. Ya, sebab itu antara perkara-perkara yang penting untuk kita rasai pada hari ini ialah hambatan-hambatan. Kita nak kena mula mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti syariat Allah. Kita kena ikut syariat Allah. Ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masuklah kepada ma'rifatullah. Maka masuklah kamu dalam suasana untuk mengenal Allah dengan sepenuh jiwa raga. Sepenuh jiwa raga. Jadi pada hari ini kita nak kena tengok perkara tersebut, dan tanggalkanlah kan keakuan aku. Tanggalkanlah akumu itu. Jadi saya, aku kan, ana gitu kan. Keakuan, tanggalkanlah keakuan itu, aku, dan laksanakanlah syariat Allah, perintah Allah. Kerana kita adalah hamba Allah. Baru kita kenal kita hamba Allah. Kalau tak kita kata, siapa kamu? Saya adalah CEO kepada satu pertubuhan. Saya adalah Perdana Menteri Malaysia. Saya adalah Sultan dan Raja. Saya adalah orang yang begini dan begitu. Kita terlupa nak sebut, saya hamba Allah. CEO, mungkin CEO, mungkin Sultan, mungkin Raja yang di-Pertuan Agong, mungkin Perdana Menteri, mungkin Menteri, mungkin Qadi, mungkin Mufti. Semua tu hanyalah merupakan amanah. Sebab saya adalah Allah, hamba Allah. Saya hamba Allah, diamanahkan Allah untuk menjaga negara ini sebagai Perdana Menteri. Saya hamba Allah, diamanahkan oleh Allah untuk menjaga negara ini sebagai yang di-Pertuan Agong. Sebab tu kita sebut duli yang maha mulia. Kan? Duli yang maha, duli tu apa? Duli itu menghinakan diri sebenarnya. Duli itu bukan mulia. Duli ni ialah habuk, sampah, ataupun kita kata debu yang di bawah tapak kaki. Itu Duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Duli ni maknanya habuk, debu, pasir yang ada bawah slipper tu. Itu duli lah. Lebih kurang lah maksud dia.
Maknanya satu yang hina, yang maha mulia. Jadi macam mana hebat pun kamu, maha mulia, tetap hamba Allah, tetap hina di sisi Allah. Itu duli. Sebab tu dalam bahasa kita ada duli yang maha mulia. Duli dulu. Kenapa dia menunjukkan kita hamba Allah? Duli ni bukannya daulat tuanku, daulat ni tuanku tu mulia. Tak, daulat ni tuanku yang duduk di bawah kuasa Allah. Daulat, tuanku yang duduk di bawah kehinaan Allah. Allah sebenarnya mulia, dia yang hina. Nak rasa macam itu. Duli yang maha mulia. Duli ni maknanya kan, sampah, habuk, serbuk, lebih kurang itulah, lebih kurang lah. Yang maha mulia itu siapa? Allah. Yang maha mulia itu Allah. Jadi kita tengok bahasa kan, ni orang bahasa kita lah. Cuba tengoklah balik bahasa kan. Apa maksud duli tu? Debu di bawah kasut. Debu di bawah kasut, duli. Yang maha mulia, saya ni adalah duli yang maha mulia. Saya ni debu di bawah kasut tu, ataupun habuk di bawah kasut tu, di bawah slipper, kepada yang maha mulia. Siapa maha mulia? Allah. Barulah dia ada tawaduk. Lepas tu diubah sekarang jadi yang mulia je. Panggil pun yang mulia, yang mulia. Panggil yang mulia, yang mulia. Kita muliakan dia kerana Allah memuliakan dia. Kita muliakan dia kerana Allah memuliakan dia. Macam itu. Jadi sebenarnya kita nak sebut kat sini, kalau kita rasa akulah punya, maka kita akan mensyirikkan diri kita. Jadi kita kena buang. Ni proses nak buang. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan tak apa. Pelan-pelan. Jangan kita rasa, susahnya. Tak apa, pelan-pelan. Mula dengan La ilaha illallah dulu. Mula dengan tu dulu. Barulah lama-lama kita boleh dapat mula kenal Allah. Bila kenal Allah, baru Allah akan buka gaib-gaibnya, rahsianya. Allah buka. Orang yang tak ada proses tarbiyah begini, dia tak akan dapat kemuliaan yang Allah kendaki. Kenapa dia tak proses diri dia? Dia ingat dia ada ilmu, dia dah betul dah. Dia ada ilmu dah betul dah. Dia dah pandai dia. Kan? Orang lain semua salah, dia je betul. Orang lain semua salah, dia je betul. Dia ingat macam itu kan? Jadi mentang-mentang ada PhD, panggilan pun Doktor Al-Fadil, Al-Syekh, Doktor Al-Ustaz, kan? Bila dia cakap betul semua. Tak, dia hamba Allah. Bila dia rasa dia betul, orang lain salah, dia dah salah dah. Kalau dia betul, dia tawaduk, rendahkan diri kepada Allah. Dia tak bantai orang lain dengan senang. Dia tidak menghina makhluk Allah. Apalagi dia menghina awliya Allah. Apalagi dia menghina orang yang berjuang, orang alim. Dia hina orang alim pula. Orang yang soleh-solehnya dia hina. Sebenarnya dia hina Allah tu. Sebab Allah sayang kepada orang saleh tersebut. Tiba-tiba dia menghina orang tersebut. Macam orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita terima orang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh. Kenapa? Sebab Rasul tu makhluk yang terbaik yang Allah paling sayang. Bila kita hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama kita menghina Allah. Itu iman, al-iman. Kan? Jadi hari ni macam mana kita? Kan? Kita hari ni duk bantai orang, bantai manusia. Kan? Dengan sewenang-wenangnya bantai ustaz sana ustaz. Saya tengok trend hari ni. Yelah betul lah, kita rasa kita betul pandangan kita. Tapi dengan beradab. Apa maksud beradab? Jangan cakap dekat orang yang halayak ramai. Ada katakanlah Dr. A, Dr. B, Dr. C, Dr. D yang tak betul. Kita jangan cakap dekat lepas halayak ramai, kita skandalkan dia. Ada seorang ustaz begini dia cakap. Ini semua tak betul. Gini. Dia menskandalkan, dia mengumpat ustaz tu. Kalau betul dia nak menegur ustaz tu, telefon ustaz tu, cari nombor dia. Ustaz, Assalamualaikum ustaz, saya dengar ustaz sebut begini dalam kuliah. Kemudian betul ke ustaz sebut tu ataupun ustaz tersilap? Kenapa? Apa yang salah? Mengikut Rasulullah hujahnya gini. Rupa-rupanya saya silap, saya minta maaf lah, saya akan betulkan. Barulah betul. Ini tak, seorang sini bantai sana bantai sini. Satu dunia tengok ulama bergaduh sama sendiri. Dikatakan ulama lah, tak ulama pun. Nama aja ulama, doktor, tapi takwanya tak tahu ke mana. Saya tak cakap siapa-siapa tau. Saya cuma tegur diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan perempuan rahmat Allah, kan? Bila kita tak kenal Allah, kita angkuh dengan ilmu kita.
Kita angkuh dengan ilmu kita. Kita rasa kita dah belajar di Saudi, kita dah belajar di Yaman, kita dah belajar di Mesir, kita dah belajar di Jordan, kita dah belajar di Iraq, kita dah belajar di Amerika, kita dah belajar mana-mana lah. Pergi di UK belajar, buat PhD kat UK pula, bahagian agama. Jadi kita rasa kita pandai. Kalau orang tu buat salah, dia tu, adakah semua yang dia buat tu salah? Mungkin adalah kesalahan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah dia. Tegur yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu. Jangan bantai semua. Sehingga para yang mengikuti kebenaran ni keliru pula. Ustaz ni baik, tapi kenapa kena macam ini pula? Terus dia tinggalkan ustaz tu. Kenapa tinggalkan ustaz tu? Supaya ustaz tu supaya dia ikut ustaz yang tegur dia tu, yang nampak lebih pandai tadi. Kenapa dia nampak lebih pandai? Sebab dia rasa bukan Allah yang pandai, dia yang pandai. Kalau betul-betul nak tegur dengan cara terhormat. Telefon dia elok-elok cakap sebagai ukhuwah dengan rangka kasih sayang. Kan? Saya dengar cakap gini, betul ke? Saya tersilap. Oh, tersilap. Jadi sebenarnya petikan video tu dia petik-petik je. Bukan dia sepenuh panjang, dia petik-petik je. Oh, tersilap. Ataupun ini petikan-petikan. Oh, macam gitu. Jadi orang tanya soalan, dia pun kata sebenarnya video tu panjang, dipendekkan jadi 5 saat 5 minit. Jadi nampaklah salah kan. Contohnya dalam firman Allah dalam Quran, jangan solat, dipotong kat situ. Jangan solat. Allah kata jangan solat dalam sembahyang. Sedangkan ayatnya apa? Jangan solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Contohnya kan. Jadi dia potong kat situ. Jadi nak sebut kat sini kan, hambatan-hambatan kita ni nak kenal Allah, kita ni nak mendekati Allah ialah apabila kita rasa aku yang pandai, aku yang ada ilmu, aku yang kuat, aku yang sihat, aku yang ada semuanya. Selagi kita ada merasa aku yang punya diri aku ini, maka selagi itulah hambatan, dinding untuk kita nak mendekati Allah, nak kenal Allah. Dan bila kita tak kenal Allah, Allah takkan buka pada kita cahaya-cahayanya yang diberikan kepada mereka yang mengenal dia. Jadi kita ingat kita dah okey dah. Rupanya banyak lagi dosa kita ni. Saya tak cakap dengan siapa-siapa, tuan-tuan, puan-puan. Saya hanya tegur diri saya sendiri. Saya tegur diri saya supaya tak buatlah benda-benda yang tidak berakhlak tu. Jadi insyaAllah jangan kita tulis pula siapa-siapa nama yang saya sebut tadi. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa yang spesifik pun. Maka bila kita berzikir, aku yang berzikir, aku yang berzikir. Kita zikir, kita rasa aku yang berzikir. Tak, berzikir ni walaupun kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi bukan aku yang menyebut, Allah yang mengizinkan, Allah yang menghendaki, Allah yang berkuasa, kudrah Allah. Jadi kita tak nak rasa kita punya, Allah punya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bukanlah maknanya kita tak buat kerja, tak buat apa. Kita kan hamba Allah. So hamba Allah kena ikutlah syariat Allah. Kita buatlah. Siapa yang tak ikut syariat Allah, maka dia akan apa? Dia akan menderhakai Allah. Maka dia menjadikan Tuhan dia bukan lagi Allah dah, Tuhan lain selain daripada Allah. Aku yang bersolat, aku yang solat, aku yang bertakwa, aku yang berzakat, aku yang berhaji, macam-macam. Jadi bila kita beramal, kita masih lagi rasa kita lah semua. Padahal kita amal tu dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, dengan taufik Allah, dengan kekuatan yang Allah bagi. Semua Allah punya. Tapi kita mengaku kita. Jadi ini dinding yang akan menghalang kita untuk kenal Allah. Maka tanggalkan semua. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tanggalkan semua yang terjadi padamu. Apa yang terjadi pada kita, tanggalkan yang kita rasa kita lah, makhluk lah yang punya. Pada kita semua hanyalah sekelumit kecil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi apa yang ada pada kita tu hanyalah perkara yang dianugerahkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha agung, yang maha sempurna. Siapakah yang menggerakkan kita untuk berzikir, bersolat, zakat, haji? Apakah kita mampu menjalankan semua itu tanpa rahmat Allah, tanpa kurnia Allah? Mampu ke?
La tataharraku zahratun illa biiznillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bergerak satu zahrah, satu atom, melainkan dengan izin Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi untuk kita mengenal hati kita ni pada Allah tadi, maka wajiblah hati kita dibersihkan daripada segala syirik-syirik tadi tu. Itu syirik lah tu. Bila kata aku yang memandang, aku kan. Kita lupa kat Allah. Itu dia boleh membawa kepada kita terhijab daripada Allah. Terhijab daripada Allah. Maka pada ketika itu mungkin kita terus sampai ke ujub, kan, terus lagi sampai ke riak, naik lagi sampai ke takbur, sombong, dia naik. Mula dengan aku rasa, kita rasa aku je. Mula-mula dengan rasa aku yang terror, aku yang pandai, aku yang paling berilmu, aku ada doktor, dia tak ada doktor. Zaman Nabi dulu mana ada sahabat-sahabat ada doktor-doktor ni. Aku sekarang ada doktor PhD, kan. Mana sahabat ada tu. Dia rasa aku lebih baik daripada sahabat dari sudut ilmu. Abu Bakar dia tahu apa yang dia tahu je. Contohnya kan. Sedangkan Nabi kata apa? Generasi yang paling baik adalah generasi yang daripada Rasulullah SAW dulu, generasi yang sahabat, kan. Tiba-tiba kita kata kita lebih baik dari sahabat. Contohlah, kan. Maka dengan arti kata kita wajib membersihkan hati kita, maknanya kita menanggalkan sifat-sifat tercela dalam diri kita. Jadi sama ada sifat tercela yang kita tahu ataupun yang halus, kan. Ringkasnya, simpul ini, tanggalkanlah keakuan diri. Kita rasa kita lah yang hebat, kita yang punya, semua kita punya. Merasakan diri paling pintar, kita lah yang paling banyak PhD-nya, paling banyak hafal hadis, saya paling banyak hafal hadis, begitu. Saya paling banyak hafal Quran, begitu. Saya paling terror dalam bab apa namanya, tafsir. Saya ni bahagian tafsir, yang lain semua tak boleh cakap. Paling bertakwa, merasakan diri paling bertakwa, merasakan diri paling baik, maka tanggalkanlah keakuan diri. Tanggalkan keakuan diri. Ini bila kita menanggalkan keakuan diri, barulah kita boleh bersifat tawaduk pada Allah, rendah diri. Barulah kita bersifat tadaruk pada Allah. Kita merasakan memerlukan Allah, memaksimalkan kefakiran kita. Maka ketika itulah kita boleh kenal Allah. Baru boleh kenal Allah. Kalau tak boleh kenal Allah. Dan yakinlah dengan semakin yakin bahawa diri kita adalah ibarat titik noktah di bawah huruf ba yang milik sumber kejelasan manifestasi rahsia yang maha esa. Jadi walaupun kita berbeza, rupa, pangkat, kedudukan, kaya, miskin, pada dasarnya semua itu daripada Allah. Allah yang maha esa. Orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni pandai, orang ni kurang pandai, orang ni sihat, orang ni sakit, semua itu daripada Allah yang maha esa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu daripada Allah. Dan kepada Allah yang akan kita kembali, ataupun yang Allah akan ambil tadi. Yang membezakan aku bukan kaya, miskin, kedudukan, pangkat tadi. Yang membezakan aku dengan kamu, dia dan mereka, hanyalah satu titik saja. Satu titik ni apa? Kita ni hamba Allah. Titik tu. Yang mana pada dasarnya kita semua sama. Kita sama dengan kawan-kawan kita, sama pada dasarnya, kan. Tidak ada perbezaan apa-apa, melainkan mereka yang membersihkan jiwa mereka daripada sifat-sifat tercela, yang mensyirikkan Allah atau yang mentauhidkan Allah. Jadi marilah sama-sama kita proses hati kita ni, bersihkan hati kita ni, kemudian kita bersihkan sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Kita bersihkan daripada sifat-sifat mensyirikkan Allah. Jadi ini untuk memantapkan diri kita. Muhasabahnya jangan tengok orang, tengok diri kita dulu. Tengok diri kita dulu, ada tak sifat keakuan diri. Ini bila kita ada keakuan diri, kita rasa kita yang punya, kita yang kuat, kita yang pandai, kita semua kita belaka, kita tinggalkan Allah. Sedangkan semua itu hakikat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya kepunyaan Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Tiba-tiba kita kata kita punya, kita punya. Jadi itu mendinding kita, menghalang kita daripada mengenal
Allah. Bila menghalang mengenal Allah, tak boleh nak ada, tidak ada kekuatan lah. Allah tak sayang kita sampai peringkat kita boleh kenal dia. Jadi kita ni masih lagi jauh lagi. Jadi sebab tu kita kena rendahkan diri kita pada Allah, rendahkan diri kita kepada kebenaran Allah. Kita kena merasai memerlukan hidayah Allah, tawaduk, rendah diri. Jadi bila ada hak ni, kita pun berfikir, barulah kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Itulah insya-Allah sikit sebanyak perkara yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Minta maaf lebih masa sikit. Pukul 10 kita start tadi, 10.30 baru habis. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan lah. Siapa yang masuk lewat-lewat ni, kalau boleh dengar daripada awal lah, sebab bimbang salah sangka, salah tanggap. Salah sangka, salah tanggap. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kalau ada kebaikan, ada keizinan Allah, ada rahmat Allah kepada kita, insya-Allah kita akan besok kita akan sambung lagi, kalau ada izin Allah tu, insya-Allah. Jadi kita tangguh aku li qauli hadza astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. Wa asikallahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.